Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Seri Yang di-Pertua, demi menjunjung titah nasihat ke bawah duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, saya turut sama melontarkan pandangan terhadap bajet 2021 dengan hasrat untuk mencadangkan penambahbaikan dan saranan-saranan untuk turut melibatkan kumpulan-kumpulan rakyat yang tidak mendapat faedah secara terus melalui bajet 2021. Datuk Seri Yang Pertua, sebelum itu saya ingin mengucapkan syabas kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan yang pada khidmat saya telah membentangkan satu belanjawan yang baik. Biarpun beliau bukan orang politik, namun sebagai ahli profesional dalam bidang perbankan dan korporat, beliau dengan segera memahami keperluan politik dan menghadapi kesengsaraan rakyat. Sebagai insan biasa, tentunya Yang Berhormat Menteri Kewangan bukan maksum, artinya jauh daripada kesempurnaan. Tentunya terdapat beberapa kekurangan dalam bajet 2021, di mana saya mengharapkan semua ahli-ahli di Dewan Yang Mulia ini sedia memahaminya. Namun Menteri Kewangan telah melakukan engagement bersama-sama dengan ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Sikap yang terpuji seperti yang dilakukan oleh beliau harus diakui oleh kita semua. Ini merupakan suatu keterbukaan yang amat kita alu-alukan. Malah beberapa adjustment, dengan izin, saya yakin akan terus dilakukan demi untuk melihat ekonomi negara akan keluar dari perangkap kepayahan yang luar biasa sekarang. Bajet 2021 merupakan bajet pertama selepas kejatuhan kerajaan yang lalu. Bajet ini merupakan di penghujung kepada rancangan Malaysia ke-11. Selepas ini negara akan dihidangkan pula dengan rancangan Malaysia ke-12. Tentunya selepas ini suatu rancangan ekonomi jangka sederhana dan jangka panjang sekurang-kurangnya untuk 5 tahun mendatang akan turut diperbahaskan di Dewan Yang Mulia ini. Menelusuri keluarbiasaan yang akan kita hadapi, saya pernah menyarankan supaya diadakan political ceasefire atau gencatan politik. Dan kita juga telah menyarankan national reconciliation untuk negara supaya terus mara ke hadapan bagi memulihkan sebarang kerapuhan ekonomi dan politik demi memberi keutamaan kepada rakyat. Saya tentunya turut menghargai Yang Berhormat Perdana Menteri yang menerima titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja tanpa tindakan melaksanakan perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Saya tidak boleh menyembunyikan rasa kesal sekiranya kerajaan berjaya melaksanakan perkara itu dalam menghadapi situasi politik, ekonomi dan pandemik. Kalau jernih air di hulu, jernihlah juga air di kuala. Kalau sungguh ingin maju, elak seketa dan terus mara. Datuk Yang di-Pertua, bajet 2021 diharapkan oleh semua golongan rakyat untuk turut memperkirakan post-COVID-19 Economic Recovery Plan. Malah kerajaan wajib melakukan rancangan pemulihan ekonomi kerana rakyat mahu merasai bahawa mereka bukan sekadar diberikan ikan, tetapi rakyat mesti turut diberikan kail. Kail inilah yang diharapkan oleh kumpulan B40 atau M40 tanpa melupakan kumpulan T20
yang turut menyumbang sebagai salah satu pemangkin ekonomi negara. Kumpulan M40 turut ramai terkesan. Mungkin sebahagian dari mereka kini berada dalam kumpulan B40. Malah kumpulan industri PKS yang merupakan 38.9% penyumbang KDNK amat-amat terkesan dan kumpulan ini wajib diberikan keperhatian khusus. Kumpulan yang hilang pekerjaan yang jumlahnya bertambah setiap hari, malah jumlah pengangguran ketara dan tidak ketara hendaklah jangan dikesampingkan. Rakyat sengsara kerana ramai yang mengalami no food on the table dan no money in the pocket, malah turut kehilangan tempat berteduh. Datuk Yang Pertua, lantas dari itu lihatlah semua kumpulan agar tidak ada kumpulan rakyat yang terpinggir dan berkecil hati. Ini termasuklah kumpulan profesional dan teknikal yang kehilangan pekerjaan atau terpaksa beralih ke bidang yang berada di luar bidang profesion mereka dan di luar kemahiran mereka. Mereka terpaksa memilih atau mencari pekerjaan demi kelangsungan hidup berkeluarga. Lihatlah juga doktor-doktor persendirian yang terpaksa klinik-klinik persendirian mereka ditutup. Kumpulan GP doctors atau General Practitioners Doctors yang dulunya merasa diberikan peruntukan khas apabila mereka diberikan peluang untuk melayani pesakit-pesakit melalui klinik satu Malaysia, tetapi kini tidak ada lagi. Mereka kekurangan dan kehilangan pesakit dalam keadaan sekarang. Bagaimana pula dengan pengusaha-pengusaha bas persiaran, bas sekolah, bas ekspres dan bas kilang yang rata-rata turut terjejas dan menerima tekanan untuk terus melakukan pembayaran bulanan dari syarikat kredit dan leasing, syarikat-syarikat sewa beli yang tidak tertaluk kepada untuk memberikan moratorium. Lebih-lebih lagi syarikat-syarikat pinjaman berlesen turut menekan termasuk peminjam-peminjam kenderaan sewa beli. Syarikat-syarikat ini tidak tertaluk kepada FSA atau Financial Services Act yang berada di bawah Bank Negara. Saya menyokong disegerakan pelaksanaan akta kredit pengguna. Saya amat bersempati dengan mereka ini. Dan saya harap kumpulan-kumpulan ini, terutamanya pengusaha-pengusaha bas sekolah yang kini tanpa murid dan pelajar yang ke sekolah kerana sekolah ditutup. Pengusaha bas persiaran yang selama ini menjadi penyumbang dalam industri pelancongan, mereka turut sengsara akibat kemuraman sektor pelancongan. Mereka juga turut membayar sewa beli bulanan di samping tekanan syarikat-syarikat insurans yang mengenakan premium insurans yang tinggi. Bagaimana pula dengan moratorium kepada penyewa-penyewa premis perniagaan di bawah GLC sendiri dan badan-badan kerajaan. Begitu juga penyewa-penyewa rumah PPR, rumah murah, rumah mampu milik yang tidak diberikan moratorium walaupun sepatutnya badan kerajaan atau syarikat tempatan ataupun PBT harus mendahulukan dan mengikuti apa yang disarankan oleh Menteri Kewangan. Namun mereka belum berbuat demikian. Bagaimana pula penyewa-penyewa premis perniagaan? Malah JLC yang menyewakan premis perniagaan tidak memberikan moratorium kepada penyewa-penyewa berkenaan, kecuali Dewan Bandaraya dan beberapa JLC yang lain. Tetapi kita harus mengambil kepedulian perkara ini. Tok Yang Pertua, saya harap Menteri Kewangan mengambil kepedulian juga terhadap peminjam kenderaan persendirian yang membeli kereta terpakai atau second hand cars, kerana mereka juga meminjam pada syarikat-syarikat kredit ini. Mereka juga tidak diberikan moratorium. Kita harus juga melihat bagaimana yuran pelajar-pelajar universiti wajib dikurangkan
kerana ini melibatkan sejumlah 1.1 juta pelajar-pelajar di IPTA dan IPTS. Belia-belia dan lepasan sekolah yang merupakan penganggur yang tidak ketara mesti juga turut diberikan kepedulian dulu sebelum kerajaan ini dan kerajaan sebelum itu telah memberikan kepedulian kepada mereka. Saya merayu agar Menteri Kewangan mengarahkan institusi kewangan, syarikat-syarikat kewangan yang berlesen walaupun bukan di bawah bidang Menteri Kewangan tetapi di bawah kementerian lain, agar bersepati dengan peminjam-peminjam yang hilang pekerjaan dan kekurangan pendapatan. Mereka harus mengakui hakikat. Mereka tidak akan hingga gulung tikar kerana apa yang akan berlaku ialah only delayed earning dengan izin. Ataupun pendapatan yang akan terlewat sedikit dan yang lebih penting, keuntungan tetap ada tetapi reduce the profit dengan izin. Datuk Yang Bertuan, saya juga ingin menyentuh beberapa isu yang pada hemat saya perlu diberikan penekanan. Boleh mencelah sikit. Terima kasih. Yang Mohd Baginda Datuk telah menyatakan tentang moratorium secara menyeluruh. Kita sokong moratorium automatik 2.0 kepada pelbagai pihak dan ia adalah sesuai dalam zaman sukar ini. Yang Mohd Baginda Datuk pernah menjadi banker, iaitu bekerja dan juga pengurusi BSN, tentu mengetahui bahawa bank mampu untuk memberikan moratorium menyeluruh selain daripada moratorium yang disebut untuk tekun, untuk PUNB, amanah ikhtiar dan sebagainya. Yang kedua, alang-alang, KWSP ini ada orang sebut keluar wang sendiri pun payah. Keluar wang sendiri pun payah. Jadi apa pandangan Yang Mohd Baginda Datuk supaya cadangan yang memuatkan sebelah itu kita teruskan, iaitu yang 10,000, apa pandangan Yang Mohd Baginda Datuk? Terima kasih. Saya bersetuju dengan Pekan kerana atas budi baik Menteri Kewangan kita semalam telah mengadakan majlis dialog bersama-sama juga dengan CEO keluar wang sendiri pun payah. Namun beberapa adjustment telah dilakukan. Saya yakin adjustment ini sesuai dengan saranan Yang Berhormat Pekan. Manakala moratorium, saya lihat komitmen Menteri Kewangan. Biarpun kita tahu bahawa syarikat-syarikat kewangan berlesen tidak tertakluk kepada FSA, tetapi saya yakin dan koordinasi ini akan dilakukan. Inilah satu komitmen kerajaan yang baik. Oleh kerana 7 minit terakhir ini, saya ingin menyentuh mengenai beberapa perkara yang ada kaitan secara tidak langsung dalam bajet ini. Datuk Yang Bertuan, dalam politik harus ada kejujuran. Baik sebagai rakan politik atau atas nama dukungan. Secara piagam atau persefahaman. Secara bertulis atau secara konvensyen. Secara tersurat atau tersirat. Penterjemahan terhadap kejujuran bukan hanya sekadar persetujuan lisan, tetapi terhadap pelaksanaannya. Tiada soalan mengenai siapa yang berbudi atau siapa yang terhutang budi, tetapi bagaimana kebersamaan harus diterjemahkan. Soal tipu muslihat politik hendaklah diketepikan. Apabila kejujuran politik diberikan keutamaan, jangan ada telunjuk lurus kelingking berkait. Jadilah seperti air dalam pembetung. Biarpun airnya berkocak, namun airnya tidak akan tumpah keluar jika penutupnya adalah kejujuran. Kita ambil ibrah atau pengajaran. Sirah perjanjian tahkim, iaitu antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga Abu Musa Asy'ari. Supaya perjanjian tahkim yang berbentuk muslihat politik ini tidak berlaku antara rakan-rakan kongsi politik. Kejatuhan empayar-empayar terdahulu apabila pemimpin-pemimpinnya yang merasakan dirinya popular melupakan soal-soal pokok dan mengutamakan isu-isu furuk atau cabang.
ikhlas dan jujurlah. Rakyat di luar sana mengharapkan sesuatu yang terbaik untuk mereka. Rakyat mesti diberikan keutamaan. Dewan Yang Mulia ini merupakan pentas terbaik untuk negara ini berada dalam situasi politik yang stabil. Sama ada terdapat usul undi percaya atau sebaliknya, ianya hendaklah diuji di Dewan Yang Mulia ini. Jika ini tidak dapat dilakukan kerana kekangan peraturan mesyuarat, sesuatu mesti dipersesuaikan dengan urusan kerajaan mesti diutamakan. Biarlah kerajaan sendiri yang menjadikannya sebagai urusan kerajaan diutamakan, iaitu menjadikan usul undi percaya dibawa ke Dewan Yang Mulia ini. Setuju. Proklamasi darurat adalah bukan pilihan. Malah Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Ketua Agung dan Majlis Hari Raja telah pun menolaknya. Apatah lagi percubaan untuk mencadangkan proklamasi darurat seluruh negara dalam apa bentuk sekalipun wajib ditolak oleh ahli Dewan Yang Mulia ini. Namun rakyat menerima proklamasi darurat setempat seperti yang telah diumumkan untuk Batu Sapi. Kita memahami sesuatu itu. Secara ideal, keterlibatan rakyat hendaklah diberikan keutamaan. Ianya hendaklah dikembalikan kepada rakyat sesegera yang mungkin. Suara rakyat, suara keramat. Dari rakyat kita diberi mandat, kepada rakyat juga kita serahkan mandat. Dengar tu Arau. Dalam perkara ini, kami menang, jangan bimbang. kita ketepikan perbezaan sama ada di belah sini atau di belah sana. Demi rakyat, demi Dewan Yang Mulia ini, marilah kita bersatu hati untuk melihat bahawa mandat rakyat harus diberikan semula. Dan mandat rakyat adalah mandat keramat. Yang baik itu datang daripada Allah. Kelemahan itu datang daripada saya. Datuk Yang Mutua, Saya boleh mematuhi Bagan Datuk sikit lagi. lebih awal daripada arahan. Saya nak minta apa yang disebut oleh Yang Mohd Bagan Datuk tadi adalah suatu yang menarik untuk difikirkan, iaitu bagi memastikan bahawa tidak ada sebarang keraguan kepada kerajaan yang ada. Jadi untuk memastikan perkara itu, kita wajar menyokong apa yang beliau nyatakan. Perkara yang kedua ialah kembali kepada bajet ini. Saya ada mencadangkan kepada Yang Berhormat Pekan, adakah Yang Berhormat Bagan Datuk bersetuju jika untuk kali pertama dalam sejarah Menteri Kewangan, terima kasih kerana beliau ada di sini, timbalan-timbalan menterinya pun ada, iaitu membuat perubahan-perubahan ataupun kenyataan-kenyataan menteri bagi memperbetulkan perkara di dalam ucapan bajetnya ataupun menambah baik yang mana boleh ditambah baik, terutama untuk masuk dua perkara yang kita pohon dan juga perkara lain yang dipohon oleh ahli yang berhormat dalam Dewan ini. Apa pandangan Yang Berhormat Datuk? Bagan Datuk. Sila Bagan Datuk. Saya tidak boleh untuk tidak bersetuju dengan Pontian. Satu pandangan yang baik kerana kita melihat sendiri keterbukaan Menteri Kewangan. Dan engagement yang beliau lakukan bukan hanya sekadar dengan ahli-ahli parlimen, malah secara individu. Beliau membincangkan perkara-perkara yang terperinci untuk mendapatkan pandangan peribadi. Saya tidak nampak ada Menteri Kewangan sebelum beliau dan insya-Allah tidak ada selepas beliau yang melakukan perkara yang sama. Adjustment ini melalui ministerial statement boleh dilakukan. Dan kita nanti akan ada peringkat jawatankuasa yang akan memperincikan butiran-butiran. Dan saya fikir bukan hanya sekadar beliau tetapi menteri-menteri lain juga harus mengambil sikap keterbukaan yang sama. Supaya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju dan bersetuju untuk bersetuju. Supaya beberapa perkara yang menjadi perkara cabang, apatah lagi perkara furuk, ya, harus dikesampingkan. Yang penting ialah rakyat. Kerana kita berada di Dewan Yang Mulia ini adalah penterjemahan mandat rakyat kepada kita, insya-Allah. Terima kasih. Hidup Bagan Datuk. Bagan Datuk.